وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnianya Allah Taala beri pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tambah dan limpahkan lagi kepada kita semua ni rahmat dan barakah untuk kita sentiasa berada dalam ketaatan kepadanya, insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ni merupakan orang kata apa, kuliah yang terakhir ku untuk kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani. Sebab malam ni kita akan bahas bab yang ke-17, bab yang ke-18, 19 dan bab yang terakhir bab yang ke-20. Alhamdulillah. Dan saya rasa ni kitab yang pertama sepanjang duduk 13 ke 14? 14 dah baca lagi? Saya rasa baca dah 14. 14 baca dah. Okey. 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 Okey, jadi malam ni kita akan baca bab yang ke-17, 18, 19 dan 20. Dan alhamdulillah kita akan tamatkanlah kitab kita Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani. Yang saya duk cek-cek, kita bermula kuliah ni bermula pada mukaddimah yang pertama pada 9 bulan 7 tahun 2017. Bulan 7, bulan Julai baru ni, lepas pada raya puasa kita start baca kitab ni. Insya-Allah pada malam ni kita boleh tanda 4 bulan 11 tahun 2017 kita tamat baca kitab Akidah Imam Al-Muzani ataupun Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani. Okey. Jadi kita terus baca kan. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa taala. Berkata pengarang yang dirahmati Allah. Bab yang ke-17. Wa nafa'na bi 'ulumihi fid darain amin. Solat di belakang imam dan berjihad bersama mereka, ataupun as-salatu wara'il a'immah wal jihadu ma'ahum wal hajj. ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. Satu bab yang penting yang disebut oleh Al-Imam Al-Muzani, kita baca dia punya terjemahan dulu. Dan tidak meninggalkan salat Jumaat dan salat sama ada bersama imam yang baik maupun yang fajir. Imam sini ialah pemimpin. Yang fajir iaitu zalim adalah wajib, selagi mana berlepas diri daripada bid'ah. Jika dia melakukan bid'ah yang sesat, iaitu bid'ah yang kafir, maka tidak boleh salat di belakangnya. Begitu juga wajib berjihad bersama imam yang adil atau zalim, begitu juga haji. Kalau kita tengok syarah yang diletakkan oleh para ulama dalam bab ni,
kita tengok dan kita cuba baca apa yang disebutkan antaranya oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab di Majmu' al-Fatawa. Dia sebut idza zahara minal musalli ay imam as-salah bid'ah aw fujur wa amkana as-salatu khalfa man yu'lamu annahu mubtadi' aw fasiqun ma'a imkani as-salati khalfa ghayrihi fa aktharu ahli al-'ilmi yusahhihuna salati al-ma'mum wa hadha madhhab asy-Syafi'i wa Abi Hanifah wa huwa ahad al-qawlayn fi madhhab Malik wa Ahmad. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلي خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. Okay. Antara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata idza zahara minal musalli, jika telah zahir kepada orang-orang yang bersalat, ai imamus salah bid'ah, yang mana kita tahu bahawasanya imam yang menjadi imam ketika solat tu seorang yang melakukan bid'ah, au fujur, ataupun orang yang zalim, maknanya dia pemimpin yang zalim ataupun dia pemimpin yang melakukan bid'ah. Sebab hukum asalnya hak yang perlu jadi imam ni ialah pemimpin. Ikut pada perbuatan Rasulullah jadi pemimpin, Rasulullah yang jadi imam salat. Hak tu hukum asal dia. Tapi pemimpin hari ni dia tak pandai, jadi dia ketuk-tuk imam. Dia latih ikut jabat agama. Tak ada masalah. Tapi kita kira imam yang dilantik tu di bawah arahan pemimpin. Okey. Jika kita tahu imam salat tu ialah orang yang mubtadi', yang buat bid'ah. Bid'ah ni kita tahulah, bid'ah yang biasa dan bid'ah yang mufassaqah. Bid'ah yang mufassaqah ni hak tu yang menjadi fokus dalam kitab kita ni, iaitu bid'ah yang menyerupai golongan Syiah. Dia melakukan fahaman-fahaman, dia beriman dengan apa yang diajar oleh Syiah. Hak ni kita kira golongan mubtadi' mufassaqah. Dia beriman dengan bid'ah-bid'ah yang sesat. Kalau setakat bid'ah dalam bab buat tahlil, baca Yasin malam Jumaat, apa-apa semua tu, kita kira bid'ah, tapi doa siapa tak payah semayang belakang dia. Nanti kita akan bahas sebab tu. Okay. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, fa aktsaru ahlul ilmi yusahhihuna salatil ma'mum. Kebanyakan ahlul ilmi, iaitu ahli ilmu, mensahihkan, iaitu mengatakan bahawasanya solat di belakang imam yang suka buat bid'ah ataupun imam yang beriman memang dia suka buat bid'ah ataupun imam yang zalim, solat kita di belakang tu ialah sah. Ini mazhab muktamad bagi Imam Syafi'i dan juga Abu Hanifah, dan juga salah satu qaul daripada mazhab Malik dan Imam Ahmad. Okay. Maknanya kalau kita solat di belakang seorang pemimpin ataupun imam yang dilantik tu imam yang zalim, pemimpin yang zalim, ataupun imam tu suka buat bid'ah, beriman dengan benda-benda yang bersifat karut apa-apa semua ni, maka solat kita di belakang tu ialah solat yang sah. Tak ada masalah kita solat di belakang dia, solat kita sah berdasarkan perbuatan daripada kalangan sahabat. Kalau kita tengok Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab di Majmu' Fatawa, dia buat mari beberapa bukti bahawasanya para sahabat Nabi ni solat di belakang pemimpin ataupun imam yang suka buat bid'ah dan juga imam-imam yang pemimpin yang zalim. Wa qad kana as-sahabatu ridwanallahu alaihim yusalluna khalfa man ya'rifuna fujurahu. Dan dia sebut sini bahawasanya sesungguhnya sahabat Nabi yang kesemuanya diridai oleh Allah Ta'ala, yusalluna khalfa, mereka ni bersalat di belakang man ya'rifuna fujurahu, yang dikenali orang tu sangat zalim. Kama salla Abdullah bin Mas'ud wa ghairihi min as-sahabati khalfa al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Seperti mana telah bersalatnya Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain daripada kalangan sahabat berimamkan mereka ni. Abdullah bin Mas'ud solat di belakang imam tu nama dia Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id, anak kepada Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ni seorang musyrikin Mekah. Seorang musyrikin Mekah. Kalau kita ingat cerita dia ni, dia awalnya masuk Islam. Dia ni kawan baik dengan Umayyah bin Khalaf. Uqbah bin Abi Mu'id dia kawan baik dengan Umayyah bin Khalaf. Kawan baik dengan Umayyah bin Khalaf, dan Umayyah bin Khalaf ni kuat lawan Rasulullah.
Bahkan selalu kempen untuk halang dakwah Rasulullah. Tapi Uqbah bin Abi Mu'ayth ni walaupun dia kawan baik dan dia ni ada jawatan dalam Darun Nadwah, orang besar lah pada waktu tu, dia pada peringkat awalnya dia lawan. Dia lawan, akhirnya dia diam, dia stop. Dia tak lawan Rasulullah. Maka tanya sahabat tu, sahabat baik dia tu, iaitu Umayyah bin Khalaf. Sebab apa berhenti? Dia kata, pandangan aku, kita duk lawan-lawan dakwah Rasulullah. Satu masa lagi apa yang Muhammad bawa ni bukan setakat dapat menguasai Mekah, bahkan luar pada Mekah. Maknanya perkataan dia tu macam nak dapat hidayah dah. Dia kata kita lawan pun satu masa lagi apa yang Muhammad bawa ni akan menguasai Mekah, iaitu Islam ni akan menguasai Mekah, bahkan luar pada Mekah. Jadi dia kata aku tak boleh lawan, aku nak stop lawan. Dan ditakdirkan seperti mana yang disebut dalam riwayat, kawan baik dia ni Umayyah bin Khalaf keluar musafir, keluar pada Mekah. Dan pada waktu tu Uqbah bin Abi Mu'ayth ni dia buat kenduri, buat makan dia. Buat makan dia jemput Rasulullah. Ni perangai orang Arab. Perangai orang Arab pada waktu tu baloh-baloh. Ikutlah hal politik ke hal agama lain ke apa semua, tapi bab makan duduk sekali. Macam kita dok baloh ke, dok baloh ke, bab makan kita seorang je. Sepala pun makan kita seorang juga. Okey? Tu kaedah kita. Dia panggil Rasulullah mari. Dan Rasulullah memenuhi jemputan. Bab masa tu tak ada lagi isu makanan ni bekas orang kafir ke semua, tak ada. Jilatan anjing ke tak ada isu lagi masa tu. Sebab masa tu Islam baru lagi. Rasulullah pergi sebab Rasulullah nak ambil peluang, nak sampaikan syahadah pada dia. Selepas makan, sudah makan, Rasulullah pun beritahu pada dia tentang Islam. Dan dia pun berminat dengan Islam. Bahkan ada riwayat sebut dia sempat syahadah depan Rasulullah. Sempat syahadah depan Rasulullah. Dan pada waktu tu adalah 2-3 orang musyrikin Mekah ni yang duk tengok perbualan dia ni ketika mana dia selesai makan ataupun selesai makan kenduri dengan Rasulullah ni. Ada yang duk tengok. Maka dia tengok, Uqbah bin Abi Mu'ayth syahadah depan Nabi. Duk ita aku bira nakuh. Nakuh ni tikak lah. Istilah orang Terengganu. Nakuh apa semua duk tengok. Masuk Islam dah datuk ni rupanya. Okey. Akhirnya pok-pok ni pun pakat balik je kawan baik dia ni, Umayyah bin Khalaf, aku akan report pada Umayyah bin Khalaf, dia ni jadi orang Muhammad. Balik Umayyah bin Khalaf, orang pun beritahu pada Umayyah bin Khalaf, kawan baikmu Uqbah bin Abi Mu'ayth masuk Islam. Maka dia kata, betul ke? Betul. Dia tanya mak dia kalau tak percaya. Mak dia pun kata, ya memang betul. Uqbah bin Abi Mu'ayth masuk Islam. Dia pergi jumpa Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth ni dia ada perasaan nak jaga hati kawan baik dia. Dia kata, dok aku jemput makan je. Aku dok masuk Islam. Maka Umayyah bin Khalaf kata, okey kalau mu betul, mu dok masuk Islam, mu kena bukti ke depan aku. Maka dia panggil Rasulullah, dia kata sekiranya betul mudak syahadah, mudak masuk Islam, muludah muka Muhammad depan aku. Dia masa tu syahadah dah. Sudah syahadah. Tapi dalam hati dia nak jaga kawan baik dia ni. Kayak gini nak pinjam barang, nak apa, susah kalau balah dengan orang lagu ni. Dia pun kaya, ada jawatan tinggi. Kena epek semua orang-orang jawatan tinggi ni. Okey. Jadi dia kata, ya aku ludah muka Nabi Muhammad. Dan dia ludah muka Nabi Muhammad. Sehingga turun ayat dalam surah Al-Furqan. Saya tak ingat ayat tu, cuma dalam surah Al-Furqan cerita penyesalan Uqbah bin Abi Mu'ayth sebab ikut kawan dia. Lebih kurang, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Gitulah dalam surah Al-Furqan, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah celakanya sekiranya aku dah ambil Umayyah bin Khalaf ni jadi kawan baik aku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah sesatkan aku selepas aku dapat hidayah. Ni dialog yang dia akan sebut di hadapan Allah Taala. Sebab dia giludah muka Nabi Muhammad. Dan dia kekal musyrik Dia kekal musyrik. Dan Allah Ta'ala takdirkan anak dia, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth ni masuk Islam. Tapi anak dia, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth ni masuk Islam pun perangai tak oleh lagi. Maknanya suka berfoya-foya tu ada lagi. Bahkan dia ni suka minum arak. Kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata, وَقَدْ كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرِ. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth ni suka minum arak. Tapi dia suka baca Quran. Ingat Quran, minum arak pun. Macam kita, rokok tak ingat Quran dah. Saya rokok pun semua. Okay? Minum arak tapi suka baca Quran dan berakhir naik jadi imam. Ajaib. Kita yang mari surah pun takut nak jadi imam apa semua. Okay? Tapi dia pada waktu tu minum arak, hafal Quran dan nak jadi imam. Suka naik jadi imam. Orang kenal dia ni mubtadi'. Dia bukan mubtadi', dia ni akhlak dia buruk tapi dia Islam.
wa shalla marratan subhi arba'a wa jaladahu Uthman bin Affan ala dhalik. Bahkan dia pernah jadi imam subuh. Jadi imam subuh, dan pada waktu dia jadi imam tu dia mabuk. Dia mabuk dengan sebab baru sudah minum arak, dia sembahyang 4 rakaat. Maka sudah sembahyang tu Uthman bin Affan pun kata apa? Rotang dia belakang dengan 80 kali rotang. Okey, dengan sebab dia minum arak apa semua. Tapi Abdullah bin Mas'ud yang lebih alim Quran pada dia. Abdullah bin Mas'ud ni kita tahu dalam hadis Nabi sebut ta'allamul Quran min arba'. Belajarlah Quran pada 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Salim maula Abi Hudzaifah. Ni 4 orang ni orang yang alim dalam ilmu Quran. Walaupun 4 orang ni alim, dan dia pun kenal Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth ni orang suka minum arak, tapi berhina jadi imam. Dia akan pergi semayang. Dia semayang juga di belakang kawan ni yang berhina minum arak. Dia tak macam kita ni geng-geng makan tahlil, kita tak pergi semayang dengan buat-buat dia. Jangan gitu. Kita sebahagian kita yang duk ngaji sunnah ni tahu kawasan tu duk buat benda-benda gitu, jadi kita tak berapa nak semayang. Hak yang lebih teruk lagi perbezaan politik, tapi benda tu tak ada dah ni. Saya rasa kurang dah. Hak ni surah geng ni, surah geng ni, kita tak pergi semayang surah geng ni. Berbalah atas satu bab-bab yang orang kata benda bab-bab yang tak sampai pada tahap akidah, sehingga tak pergi solat. Tak pergi solat di belakang orang-orang lagu ni. Bahkan sahabat sendiri solat di belakang orang yang minum arak. Okey. Wa kana Abdullah bin Umar wa ghairuhu min as-sahabah yusalluna khalfal Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dan begitu juga perbuatan Abdullah bin Umar dan sebahagian daripada sahabat-sahabat lain yang solat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia ni orang yang pernah pegang jawatan jadi pemimpin di Mekah pada waktu tu. Wa kana as-sahabatu wat-tabi'un yusalluna khalfa Ibn Abi Ubaid wa kana muttahiman bil ilhadi wa da'iyan ila ad-dalal. Seperti mana Abdullah bin Umar salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kita tahu dia ni orang kata apa? Pembesar Mekah yang zalim. Tapi dia suka baca Quran dan dia jadi imam. Tapi sahabat-sahabat ni solat juga di belakang dia. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi ni solat di belakang seorang lelaki nama dia Ibn Abi Ubaid, yang dia ni dituduh sebagai ilhad, iaitu orang yang syirik apa semua. Dituduh tapi tak ada bukti pun kata dia ni syirik. Wada'iyan ila dhalal, dan dia ni dikatakan juga orang yang suka bawa pada kesesatan. Tapi sahabat-sahabat solat di belakang golongan-golongan ni. Sahabat-sahabat Nabi semua solat di belakang golongan ni. Golongan-golongan yang dituduh ni. Maknanya nak royak kepada kita bahawasanya kita masih lagi sah solat di belakang orang ataupun pemimpin yang jahat ataupun yang zalim ataupun orang yang suka buat bid'ah ataupun mubtadi'. Contoh seperti mana yang disebutkan oleh yang mensyarahkan kitab Syarhus Sunnah ni, dia kata aqulu hadhil kalimah fa in ibtada'a dalalan fala salata khalfahu kafa bid-da'wati ila al-qawl bil khalqi al-Qur'ani dalalan wa qad waqa'at fi ahdi al-a'immat al-Ahmad bin Hanbal wa Ali ibn al-Madini wa Yahya bin Ma'in wa Abu Ubaid al-Qasim bin Salam wal-Bukhari wa in kana saghiran hina dhak wa ghairuhum min ahli al-ilm. Nak beritahu pada kita bahawasanya kebanyakan ahli ilmu tidak pernah melarang kita salat di belakang imam yang suka buat bid'ah ataupun dituduh buat bid'ah, sehinggalah dia jelas melakukan syirik apa semua. Hak tu memang dak ah. Hak tu memang kita tak boleh tu ha. Bahkan sebahagian ulama kata fa idza kana imaman fas-salatu wara'ahu amrun matlub. Sekiranya dia memang suka naik jadi imam, maka kita solat di belakang itu amrun matlub. Sangat-sangat dituntut kita solat di belakang orang lagu ni. Tujuan apa? Li anna tarku zalika yujibu ikhtilaful kalimah. Jika sekiranya kita tak solat di belakang imam-imam yang jahat ni, imam-imam yang jahat yang tak buat benda-benda yang melampaui batas agama lah, kita tak solat belakang tu menyebabkan timbulnya fitnah yang lebih besar. Wa rubbama yuaddi ila taqatuli wa ma ashbahu dhalik. Yang mana perbuatan tu boleh membuka pintu permusuhan ataupun silap faham bila kita buat lagu tu. Okey. Wal jihadu ma'a kulli imamin 'adlin aw ja'irin wal hajj. Dan kita juga perlu keluar berjihad sekiranya imam yang ataupun pemerintah yang zalim ni keluarkan, iklankan, orang kata apa, seruan untuk berjihad, untuk mempertahankan negara. Kita kena berjihad walaupun kita tahu dia ni dia orang yang zalim, dan kita boleh menunaikan haji bersama dengan dia, tak ada masalah. Okey, kalau dia tu pandai bawa orang pergi haji lah. Tapi biasa pemimpin zaman ni dia minta orang bawa dia pergi haji, tapi tak ada masalah. Kalau nak royak dari segi buku, dari segi kitab ni beritahu gitu, kita boleh buat. Okey.
Jadi tu sedikit sebanyak bab yang ke-17 yang kita bahas. Seterusnya kita pergi bab yang ke-18. Bab qasrus salah wal ikhtiyaru baina as-siyami wal iftari fil asfar. Bab yang ke-18. Bab qasar salat dan memilih antara berpuasa dan berbuka ketika puasa. Kalau kita tengok bab yang ke-18 ni, apa benda kaitan dia dengan akidah? Dia lebih pada bab fiqh sebenarnya. Tak nampak sikit pun bab akidah. Padahal kitab yang kita baca Syarhus Sunnah ni cerita ataupun dia punya topik perbincangan utama dia ialah bab akidah. Sebab apa disebut bab qasar salat, bab puasa bainal iftari wal wasiyam, iaitu berbuka puasa ataupun berpuasa ketika mana bermusafir? Sebab bab-bab ni pun menjadi petanda. Petanda nak kenal orang tu akidah dia tak betul, dia buat ataupun dia tinggalkan perbuatan ni, ataupun dia salah fahamkan perbuatan ni. Contohnya, golongan Syiah, kita tahu Syiah secara umumnya kita hukumkan apa yang dia iman tu bercanggah terus dengan Islam, bercanggah terus dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ada satu perbuatan orang Syiah ni yang dia suka buat, jamuk dan qasar solat dia. Jamuk dan qasar solat. Orang Syiah semua setiap waktu menjadi tanda pada waktu tu nak tahu orang ni Syiah ke tak Syiah, dia suka jamuk ataupun dia suka qasar. Tapi silap faham dalam bab tu. Sampai hari ni pun kalau kita tengok. Sebab apa jadi gitu? Sebab para imam mereka, a'immah ataupun ayatullah dia pernah keluarkan fatwa, dia kata kita semua manusia ni hidup sedang menuju kepada akhirat. Maknanya kita ni musafir. Jadi kita boleh jamuk sampai ke kita mati. Dan kita musafir menuju akhirat kan. Jadi kita semayang ni boleh jamuk semua. Oh, dia pakai buah tu. Dan kita menuju akhirat ni musafir, jadi kita boleh semayang jamuk semua. Buat tiga semua. Jadi golongan Syiah memang 3 waktu sahaja. Golongan Syiah memang 3 waktu. Dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Muzani ni, dia sebut bab qasar salat dan juga bab siyam wal iftar, iaitu puasa ataupun buka puasa. Kalau kita buka kitab Syarhus Sunnah dari Imam Al-Barbahari, ada segi kitab Syarhus Sunnah, hak ni kurung yang ke-300 Hijrah. Imam Al-Barbahari kurung yang ke-400 Hijrah. Ada baca sini kan bawa Ustaz Abu Asma', tapi saya tak tahu kat mana gerok sampai kat mana dah kitab tu. Dia tambah sekali lagi dalam kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari ni bab menyapu di atas khuf. Sebab orang Syiah ni dia punya syiar dia tak basuh kaki, dia sapu atas khuf. Ahli sunnah dia tak ngaji banyak, dia silap faham, dia kata orang buat lagu ni lah orang Syiah. Tak. Ahli sunnah benarkah kita sapu atas khuf apa semua, ataupun benarkah kita sapu atas stokeng apa semua, tapi ada bab-bab ataupun pengecualian tertentu. Bukan tiap-tiap hari ataupun bukan buat secara kekal. Okay. Wa qasrus salati fil asfar wal ikhtiyaru fihi baina as-siyam wal iftar fil asfar in syaa'a sama wa in syaa'a aftar. Mengqasarkan salat ketika safar dan memilih sama ada ingin berpuasa atau berbuka ketika safar. Jika dia hendak berpuasa, maka berpuasa. Jika dia hendak berbuka, maka dia boleh berbuka. Okey. Ni satu bab yang kita kena tahu juga, yang kita kena ambil perhatian juga. Cuma kalau kita nak cakap tentang bab solat jamuk dan qasar ni, bukan satu bab yang kecil lah, satu bab yang sangat besar. Kalau kita buka dalam mazhab Syafi'i kita, kalau kita buka kitab yang dekat dengan zaman kita ni, iaitu kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dalam kitab tu dia punya orang kata apa, isu ataupun mazhab yang dia cuba cakap itu ialah mazhab Syafi'i pun masuk sekali. Bila kita buka kitab tu bab solat jamuk ataupun solat qasar, kita tak boleh royak lagi pensyariatan. Kita nak royak sebab terjadinya solat jamuk dan qasar tu, sama ada musafir ke tak musafir, sakit ke. Dalam mazhab Syafi'i saja ada lebih kurang 80 qaul. 80 qaul. Ni mazhab Syafi'i. Kalau kita buka mazhab-mazhab lain besar. Sebab tu bab-bab ni bab-bab yang kita tak boleh bincang dalam masa sejam ataupun 2 jam. Bab yang tersangat besar. Okay. Secara umumnya qasar ni, mengkasarkan salat, hukum dia sunat. Hatta dalam musafir sendiri. Contohnya kita pergi musafir ke mana-mana, kita tak ambuh qasar, kita nak jamuk sahaja. Tak ada masalah. Sebab qasar itu hanyalah sunat. Dalam Quran sebut la junaha alaikum in taqsuru minas salah. Tidak ada kesilapan ataupun kesalahan pada kamu sekiranya kamu ni nak mengkasarkan salat, iaitu memendekkan daripada 4 rakaat jadi 2, iaitu salat rubaiyah jadi 2 rakaat. Salat-salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Kita tengok apa syarah yang disebutkan oleh para ulama. Al-qasru sunnatun wa laysa biwajib wala bi syartin li sihhati salatil musafir bal innal musafira
idza shalla tamaman faqad akhta'a as-sunnah wa salatuhu as-sahihah. Okey. Bagi orang yang bermusafir, dia kata tak ada menjadi syarat sahnya solat ketika musafir ni mesti kena qasar. Dalam Quran sebut solat ketika musafir ni kita boleh jamak. Qasar ni cuma sunat sebab Allah Taala guna perkataan la junaha. Tidak ada kesilapan ataupun kesalahan bagi kamu untuk kamu mengqasarkan. Sekiranya kita tak mau qasar, kita pergi musafir, kita nak buat pak-pak juga. Tak kira lah jamak takdim ke jamak takhir ke, kita nak buat pak-pak juga, maka tak ada masalah. Tapi dari segi perbahasan ikut sunnah, dia sudah khilaf sunnah. Sebab Nabi musafir, Nabi buat qasar. Tiba-tiba kita buat tamam. Maka perbuatan kita khilaf dari segi sunnah. Sah tak sah perbuatan kita, solat kita tu, solat kita sah. Cuma dari segi hak ikut sunnah tu, kita keluar daripada ikut sunnah. Sebab kitab kita ni cakap tentang syarhus sunnah, nak ikut sunnah hak yang cara betul. Segala apa yang Nabi buat, maka sepatutnya kita ikut gitu. Kadzalikal iftaru fil asfar, falaka an tasum walaka an tuftir wal fitru arjah. Okey. Begitu juga bab berbuka puasa ketika mana bermusafir. Kita boleh pilih sama ada kita nak puasa ataupun kita nak berbuka puasa. Tapi berbuka puasa ketika musafir itu lebih rajih ataupun lebih tepat. Wa idza hassala 'ala al-musafiri min as-sawmi masyaqqatun kana as-sawmu makruhan. Tambah lagi, ketika mana orang tu musafir, bila dia puasa menyebabkan berlakunya masalah ataupun berlakunya perkara-perkara yang menyusahkan. Bila dia puasa, dia jadi susah. Contohnya nak bawa kereta dengan sebab perut lapar, dia jadi jalan tu nampak selain belaka. Tak nampak lain seterusnya. Jadi bahaya ke dia. Maka puasa dia pada waktu tu, puasa yang makruh. Puasanya sekiranya buat, hukum dia makruh. Yang rajihnya dia berbuka pada waktu tu. Okay. Wa idza kanatil masyaqqati syadidah qad yasilu dhalika ila tahrim as-shaum. Dan sekiranya dia berpuasa menyebabkan berlakunya masyaqqah ataupun masalah yang lebih besar dan lebih bahaya lagi, dia puasa je memang dia akan langgar tiang api juga bagi bawa kereta, maka pada waktu tu puasa dia sudah berubah hukum jadi haram pada waktu tu. Perlu dia berbuka. Sebab tu orang-orang yang bawa bah time musim nak raya apa-apa semua, dia kena ambil pilihan untuk dia berbuka puasa. Kalau dia jadi driver siang lah. Kalau dia jadi driver malam, tak ada masalah dah. Dia balas ikut rokok je. Okey. Mana katanya gitu. Doa ngatuk orang kata. Idza kana yakhsha ala nafsihi min al-istimrari fihi wa yajibu alaihi al-fitr. Dan sekiranya dia takut berlaku musibah pada diri dia, maka yang terbaik ialah dia kena berbuka puasa juga pada waktu tu. Selain daripada tu yang disebutkan oleh para ulama juga sini, wa idza qarabal mujahiduna minal aduwi. Orang yang bermusafir dengan tujuan nak pergi berperang, macam zaman Nabi, nak pergi berperang. Bila dekat saja nak bertempur dengan musuh dan orang tu tengah puasa, pada waktu tu yang paling afdal dia berbuka puasa. Sebab kalau dia puasa pada waktu tu dia nak pergi serang musuh, menyebabkan mata dia kelabu, kawan dia pun dia nampak musuh, dia pergi catah habis, dia pergi tembok habis, maka pada waktu tu dia kena buka puasa. Biar mata dia terang, biar mata dia jelas nampak siapa musuh, siapa awak dia. Okey. Wadana waqtul liqa'il adu wajaba alaihim fitr. Dan apabila lebih dekat lagi, maka dia wajib pada waktu tu berbuka. Hadhihi fi siyamil faridah. Dan hukum ni berlaku pada puasa wajib, iaitu puasa Ramadan. Amma siyamit tatawwu', adapun puasa sunat, fal 'abdu fihi bil khiyar, maka orang yang puasa sunat dia boleh pilih. Contohnya dia musafir, tapi dia musafir tu dia hanya berpuasa sunat saja. Dia boleh nak buka, dia pun boleh tak ambuh buka. Hak yang kita royak tadi panjang-panjang lebar ni, hak tu bab berbuka puasa pada puasa wajib, iaitu puasa bulan Ramadan. Dan kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i ataupun mana-mana dalil secara umum, tak je cakap bab mazhab Syafi'i lagi, kita tengok secara umum, setiap permusafiran maka boleh lalu kita ni berbuka puasa. Kalau kita buka kitab para ulama, bahas bab berapakah jarak yang dibenarkan bagi kita untuk berbuka puasa, kita akan tengok jarak yang paling sikit ialah 13 km. Hak tu yang disebutkan oleh sebahagian ulama fiqh zaman kita ni, ada dalam kitab
Islami wa adilatuhu pun sebut itu, jarak yang paling sikit sekali. Berapa kilometer boleh buka puasa? 13 kilometer. Dan jarak paling masyhur 80 ataupun 90 dalam mazhab Syafi'i, 2 marhalah. 13 kilometer. Nak ambil yang mana se? Tak ada masalah. Tapi macam ngelak juga kalau jenis cari hak jenis hak 13 je cari orang molek ah. Kalau ada 5 molek royak kita hak 5 kata. 5 kilometer ada adik. Okey, dia dalam bab cari rukhsah ni jangan siapa cari hak yang sebab nak orang ingat sama. Tak. Okey. Dan satu lagi bab yang menjadi perbualan ataupun yang menjadi satu benda yang biasa orang cakap ialah adakah musafir itu mesti permusafiran yang memenatkan baru kita boleh buka puasa? Ya, dalam mazhab Syafi'i sebut gitu. Kalau kita buka mazhab Syafi'i punya kitab, tak kiralah kitab apa-apa, kitab-kitab induk, memang ada dia sebut dalam kalangan mazhab ataupun ulama Syafi'iyah, syarat bolehnya orang tu ambil rukhsah buka puasa mestilah permusafiran tu yang memenatkan. Tapi ada dalil tak? Tak ada dalil bahagian tu. Dia cuma bubuh ikut pendapat dia saja. Mazhab lain tak bubuh gitu. Mazhab lain tak ada syarat. Musafir tu bersifat sekejap ke, bersifat lama ke, sebut kata musafir, jarak pun clear dah, memang jarak orang musafir, maka dia boleh berbuka puasa. Contohnya zaman kita, orang naik kapal terbang, tak lengah sikit pun. Boleh tak dia buka puasa? Dia boleh buka puasa. Maknanya orang yang tengok dia makan nasi atas kapal terbang tak boleh kata apa-apa. Dan dia pun kena cerdik juga ah. Tentang dia tu tak puasa, dia pula pergi kepeng. Bukalah, buka. Jangan. Tak ada masalah. Dia nak makan, bahagian dia. Okay. Macam saya zaman-zaman saya belajar dulu. Kita biasa balik cuti. Kita balik cuti Ramadan. Saya memang ambil rukhsah buka puasa. Kawan saya kata, dakci kata, sebab kita naik kapal terbang, kita jalan kaki naik Malaysia, pergi Malaysia kata. Oh, ya memang dah. Tak ada orang seorang jalan kaki. Ya, sebab dia nak berpegang pada mazhab Syafi'i dah. Dan saya nak tengok sejauh mana kuatnya dia berpegang dengan mazhab Syafi'i. Okey, saya kata hari ni kita musafir dan aku memang pilih untuk berbuka puasa. Maknanya bila naik atas kapal terbang, pramugari tanya puasa tak puasa, kita kata tak. Aku ambil bahagian buka puasa. Maka dia beri makanan kita. Kawan saya tu dia kata, tak ada kata, sebab kita kena berpegang dengan saya. Dia tengok kita sedap makan, dia pun panggil mula pramugari tu. Dia kata, biar keluar pada mazhab Syafi'i mikir mula 2,000 buat bayar tiket ni. Rugi kalau tak makan, dia kata. Nampak makanan sedap, tak pakai juga. Ikut mazhab, ikut sedap dia juga. Mikir mula duit tiket, tukar terus mazhab. Jadi sikit tu. Maknanya, tak ada masalah. Nak ambil, tak mau ambil sudah. Tapi, ikut kemampuan masing-masing lah. Ada orang dia nak puasa, ada orang yang tak puasa. Dan kita nak tengok dari segi dalil pula. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu Hamzah bin Amru al-Aslami. Ada seorang sahabat Nabi pernah tanya Nabi bab puasa dalam musafir ni. Terutamanya puasa dalam bab liqa'il adu, iaitu kita nak bertempur dengan musuh. Hamzah ni bukan Hamzah yang pak saudara Nabi. Hamzah bin Amru bin Uwaimir al-Aslami. Ataupun nama gelaran dia Abu Saleh. Kalau kita pernah ingat dalam peristiwa perang apa yang Ka'ab bin Malik tu kena boikot oleh Nabi tu? Perang Tabuk. Okey. Dalam peristiwa perang Tabuk. Semasa mana Ka'ab bin Malik tu kena boikot, semua orang tak mau cakap. Bila Rasulullah kata Allah Taala turunkan ayat Allah Taala terima taubat, dia orang pertama yang sampaikan berita kepada Ka'ab bin Malik. Dia sangat suka sebab dia lama nak sembang kawan ni. Tapi tak boleh sembang sebab arahan tak boleh sembang. Maka tahu saja berita Allah Taala angkat boikot tu, maka dia orang pertama basyara Ka'ab bin Malik. Dia yang memberi berita gembira pada Ka'ab bin Malik sehingga dia beri hadiah jubah dia. Dengan sebab Ka'ab bin Malik ni taubat dia diterima. Dan dia ni wafat pada tahun 61 Hijrah dan umur dia 71 tahun. Hamzah bin Amru al-Aslami. Dia pernah tanya Nabi tentang bab berpuasa ketika musafir. Nabi jawab pada dia, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Sekiranya mu nak buka, mu buka. Kalau mu tak mau buka pun ikut andamu, tak ada masalah. Okey. Wa hadha yukhatibu bihi man la yajidu masyaqqah fi siyam. Dan Nabi cakap ni ialah Nabi cakap dengan nak beritahu bahawasanya puasa, bolehnya berbuka puasa ketika musafir ni walaupun orang tu tak ada masyaqqah, tak ada apa-apa. Fa in wujida masyaqqah, dan sekiranya kita ada masalah, kita musafir, kita puasa, kita ada masalah, kana al-afdalu fi haqqihi al-fitr, dan yang terbaiknya kita kena buka puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab Nabi pun pernah sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga Bukhari,
iaitu laisa minal birri atau laisa minal birri as-saum fi safar ataupun laisa minal birri as-siyam fi as-safar. Okey. Nabi pernah beri jawapan. Hadis ni panjang. Ada satu kabilah daripada Huzail. Kabilah yang datang pada daerah Huzail. Sampai hari ni pun di Arab Saudi ni nama tempat ni Huzail. Kabilah Huzail. Nama tempat tu Huzail. Dan orang Huzail ni dia punya lahjah bahasa dia berbanding dengan orang-orang di Madinah ni lain sikit. Macam kita lah Terengganu, Kelantan pun lain dah. Orang-orang pada waktu tu dia ada bahasa cakap dia berbeza. Yang menyebabkan orang Madinah ni tak berapa faham lahjah percakapan. Macam orang Terengganu juga. Dia ada satu daerah di Terengganu ni, daerah Kuala Berang, yang orang Terengganu duk bandar pun tak faham apa dia cakap. Hak tu pekak dak orang lalu tu. Saya sendiri pun menipal lah kawasan tu. Kalau kita pergi pasar Kuala Berang, kita kena balik derah-derah sebab kita tak faham apa dia cakap. Okey. Huzail ni mari tanya Nabi. Kabilah pada Huzail ni mari tanya Nabi, hal min ambir am siyam fi am safar. Dia mari cakap gitu. Umar penipala, Abu Bakar penipala, Ali penipala, Uthman penipala. Bahasa benda dia cakap. Hal min ambir am siyam fi am safar. Min saja bunyi. Hal min ambir am siyam fi am safar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi pun jawab, laisa min ambir am siyam fi am safar. Nabi jawab ikut bahasa dia kot. Dia gini, dalam bahasa Arab kan kalau kita nak sebut satu-satu perkataan tu kita mulakan dengan al-kitab, al-masjid, apa-apa semua. Tu bahasa Arab standard. Kabilah Huzail dia tak guna alif lam, dia guna alif mim. Kalau dia nak sebut al-masjid dia akan sebut am-masjid. Kalau dia nak sebut al-Quran, am-Quran. Kalau dia nak sebut apa benda pun dia akan sebut am depan. Sampai hari ni pun bahasa dia gitu. Jadi dia mai tanya dia, hal min ambir am siyam fi am safar. Yang dalam bahasa Arab standard dia ialah hal minal birri as-siyam fi safar. Sepatutnya gitu. Tapi dia cakap bahasa tu. Dan Nabi pun jawab ikut lahjah dia. Laisa min ambir am siyam fi am safar. Ataupun bahasa standardnya laisa minal birri as-siyam fi safar. Sebab Nabi pun jawab ikut lahjah dia. Ni salah satu faedah pada hadis ni ialah kita bila kita nak menyampaikan ilmu atau kefahaman pada orang, yang paling afdalnya kita kena ikut bahasa standard orang kawasan tu. Ikut bahasa standard orang kawasan tu. Jadi menjadi kewajipan pada orang yang suka berdakwah apa semua ni, dia kena ada satu orang kata benda bab suka menguasai bahasa bangsa-bangsa tertentu tu. Supaya mudah dia nak menyampaikan dakwah apa semua. Sebab tu orang yang belajar agama ke apa semua, dia kena ada usaha untuk belajar banyak bahasa. Sangat-sangat mustahak bagi dia. Ataupun lahjah-lahjah yang berbeza-beza. Supaya dia dapat menyampaikan ilmu tu dengan jelas. Okay. Lepas pada tu Nabi pun sebut, ana afsahul kalam bil lughatid dad. Nabi pun kata pada sahabat, akulah orang yang paling fasih dengan bahasa dad. Bahasa dad ni ialah bahasa Arab lah. Sebab dalam bahasa Arab ni huruf yang paling susah nak disebut ialah huruf dad. Yang tak ada dalam mana-mana bahasa kecuali bahasa Arab, huruf dad. Maka Nabi pun sebut, ana afsahul kalam bil lughatid dad. Akulah yang paling fasih dengan bahasa Arab iaitu bahasa dad. Nabi beritahu kepada golongan Huzail ni, bukanlah satu benda yang baik sekiranya mu pergi jalan jauh ataupun musafir, mu puasa. Laisa minal birri, bukan satu benda yang baik. Tapi orang Melayu kita dia silap faham. Orang Melayu kita nak tunjuk ketakwaan seseorang tu, dia mesti puasa time musafir. Bila puasa nampak macam lebah lalu. Tak betul pun sebenarnya, okey. Sebahagian orang kita kan kalau pergi rombongan naik bas pula puasa apa semua, ada satu kelompok dak puasa. Hak ni kita kira lebah. Dak lebah pun, dia dak ngaji sebenarnya. Sepatutnya dia kena jelas. Nabi kata laisa minal birri, bukan daripada kebaikan orang yang puasa pada waktu tu. Maka buka habis tapi makan labah. Jangan tunggu makan tanya RNA tu pula. Orang lain tengok jadi masalah pula. Orang yang nak buka puasa time musafir di bulan Ramadan, dia boleh buka puasa. Tapi dia kena jaga juga hak-hak orang lain. Jadi dia kena pandai-pandai makan nusuk apa semualah. Nusuk sikit supaya kita menghormati juga orang-orang lain pada waktu tu. Wa idza tawalla al-muftirun al-amal wa khidmatu as-sa'imin kanu aktharu ajran min ahli as-siyam fa an Anas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi as-safar faminna as-sa'im wa minna al-muftir wa idza tawalla al-muftirun al-amal wa khidmatu as-sa'imin kanu aktharu ajran min ahli as-siyam. Dalam satu bab lagi yang disebutkan oleh Syekh kita yang syarahkan kitab Syarah Sunnah ni, dia kata
Antara bab yang utama juga dia nak sebut sini, sekiranya orang tu dia ada kerja-kerja penting. Contohnya dalam perang, dia ada bab orang ni dia kena sediakan makanan bagi orang-orang yang ataupun tentera-tentera. Sedia makanan masuk apa semua zaman Nabi. Kita kena baca hadis ni, kena faham hadis ni ikut pada zaman Nabi. Menyebabkan orang tu kena kerja banyak. Maka para ulama kata sekiranya orang tu dia ada khidmah banyak, kena buat kerja yang memang kerja yang orang kata benda kerja yang ni peluh apa semua, maka dia boleh ambil bab buka puasa. Tapi hok ni bagi dalam bab perang je lah. Sebab ada orang pernah tanya saja, dia kerja buat jalan, rokeh apa semua gitu. Bulan puasa je kata. Bulan puasa je dia jadi letih. Nak puasa dengan sebab berpanas semua. Dan saya tanya, memang projek bulan puasa mau bulan puasa mau. Jadi kena marah ke kerajaan. Sebab apa buat projek bulan puasa? Bulan-bulan ada puasa, 11 bulan ada puasa. Apa dak pergi buat time tu? Time bulan puasa je nak buat jalan aduh. Time bulan lain tak mau buat jalan. Jadi kena pandai-pandai bagi. Ya dak boleh main buka puasa semua. Jadi hok semua, sedap semua alik dia. Okey? Jadi waktu pun satu bab kita kena faham lah. Time kita tahu dah kita ni nak masuk bulan puasa, sepatutnya kerja-kerja yang bersifat berat ni kena stop lalu sekejap. Nak menghormati. Kalau ada orang tu akan guna alasan tu semua. Orang kerja ladang apa-apa semua dia akan guna alasan tu semua. Okey. Tapi dalam bab ni bab ketika mana perang saja. Khidmatus saimin kanu aktsaru ajran min ahli siyam. Nabi kata, para ulama kata, orang yang dok puasa memberi khidmat kepada orang yang puasa pada waktu tu, iaitu waktu perang ni, aktsaru ajran min ahli siyam. Dia lebih banyak pahala berbanding orang yang puasa. Berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik, iaitu hadis ni riwayat Imam Muslim. Dia kata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Satu hari kami ni pernah bersama dengan Nabi dalam satu permusafiran. Faminna as-sa'imu minnal muftir. Ada kalangan kami yang buka puasa dan ada kalangan kami yang berpuasa. Okey. Qala fanazalna manzalan fi yaumin har. Dan pada satu ketika bila kami tengah jalan ni, kami sampai satu tempat yang sangat panas tempat tu. Dan tak ada tempat nak berteduh pada waktu tu. Aktsaru zillan sahibul kisah. Ramai daripada kalangan kami ni ambil kain untuk tudung pada dengan sebab terlalu panas. Orang kaya ada kain dia boleh tudung pada sebab sahabat Nabi ni tak cukup kain pakai baju. Okey. Wa minna man yattaqi asy-syams biyadihi, dan majoritinya hanya teduh dengan tapak tangan saja sebab panas sangat. Qala fasaqata as-sawam. Maka kata Anas bin Malik pada waktu tu sebahagian besar orang yang puasa ni rebuh pesang dengan sebab panas lajak. Wa qamal muftirun fadaribul abniyah. Maka bangunlah orang-orang yang dok puasa ni buat bangunan ataupun buat tempat teduhan si. Wa saqawir rukab, dan kami beri minum. Orang dok puasa ni tolong beri minum pula kepada haiwan tunggangan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun kata pada waktu tu, zahabal muftirun al-yawma bil ajr. Hari ni orang yang dok puasa pahala dia banyak lagi pada orang puasa. Sebab dia buat kerja kepada orang yang berpuasa. Tapi ni dalam peristiwa perang lah. Dalam peristiwa perjalanan nak pergi perang. Maknanya ni khidmat dia panggil. Khidmat pada orang puasa. Okay. Tapi jangan guna hadis ni. Lepas bulan puasa terlepang. Kita khidmat lah. Duduk tepi jalan je. We makan kat orang. Dia bahan nasi orang rumah apa semua. Itu dah hadis tu. Okay. Jangan salah menyalah gunakan dalil lah bab ni. Okay. Ini lah bab peperangan saja. Kalau kita kena perang apa semua, boleh lah pakai hadis ni. Okay. Tu dalam bab puasa. Nak berbuka puasa ketika mana musafir, dan juga dalam bab qasar solat dan juga jamak solat. Yang mana kita tahu jamak solat ni qasar kita boleh lakukan ketika musafir. Jamak ni tak syarat musafir. Jamak ni apa-apa keadaan yang menyusahkan masyakkah apa semua kita boleh jamak. Contohnya tempat kita ni nak masuk musim boh ataupun kawasan Pantai Timur, nak masuk musim terkujuh apa semua, dia akan menyebabkan kita akan sampai satu waktu tu hujan yang berterusan. Pada waktu tu kita boleh memilih rukhsah untuk jamak. Tapi jamak dia panggil jamak di masjid saja. Tapi tempat kita tak biasa buat. Contohnya hujan lebat. Terlampau lebat hujan. Menyebabkan kita nampak hujan tu tak ada gaya nak berhenti pun. Pada waktu tu masuk waktu zuhur. Maka imam dia boleh jamak pada waktu tu. Tapi dia kena pandai baca. Dan ni kau mudah nak tengok meteorologi apa semua, bila hujan tu akan berterusan habis-habis bila. Pada waktu tu dia boleh jamak solat sekali dengan asar. Tapi khusus bagi orang yang mari sembahyang di masjid saja. Benda ni biasa berlaku di negara-negara Arab. Negara Arab yang menerima musim sejuk. Di Jordan sendiri apa semua, turun je salji, ramai lu mari masjid. Hak dak pernah nampak masjid, mari dak sekarang sebab nak ambil rukhsah itu.
Jahat juga mainan lagu ni. Okey. Kayaknya cari ruksah. Hak tak pernah mari masjid, tak pernah nampak orang masjid sebelum pada ni. Mari je gitu. Tapi dia mari Zuhur dengan Maghrib saja. Sebab dia tahu dah, kedua-dua waktu tu orang akan jamak. Di Malaysia pun boleh buat sekiranya berlaku hujang apa-apa semua, ataupun dia panggil solat dalam keadaan kita ni ketakutan apa semua pun boleh jamak, ataupun ada masyarakat tertentu pun kita boleh jamak. Contohnya orang nak naik bas apa semua, anak-anak kita hak yang puang belajar jauh-jauh apa semua, kita bimbang dia turun tengah jalan tinggal bas apa semua, kita suruh dia jamak siap-siap. Tak ada masalah benda tu. Sebab ada orang dia tak faham. Tapi jamak dia mesti dilakukan dengan tamam. Dia kena buat tamam, dia tak boleh buat qasar. Qasar bila dia duduk dalam musafir tu, baru boleh buat. Ni orang panggil apa? Solat kemudahan yang orang kita tak jelas. Orang kita ingat ni jamak ni kena buat ataupun boleh buat ketika mana musafir saja. Tak, qasar saja ya ketika musafir. Jamak tak kira. Kita terlibat dengan pembedahan ke apa-apa semua ataupun apa semua kita boleh buat. Sebab Nabi pernah buat jamak pada satu hari di Madinah tu, hadis ni riwayat Imam Tirmizi, walaupun pada waktu tu tak ada gangguan ataupun keadaan selamat. Tak ada orang nak mai serang Madinah, tak ada dalam keadaan terkepung ke apa semua, dan pada waktu tu pun tak berlaku hujan. Nabi buat. Cuma hadis ni tak menjadi dalil dia sebahagian besar ulama fiqh tak guna hadis ni. Okey. Nak beritahu dia tu boleh kita jamak. Boleh kita jamak sekiranya berlaku apa-apa saja masyaqqah yang munasabah. Masyaqqah yang munasabah. Selalunya orang akan tanya saja bab boleh tak jamak sekiranya orang tu nak pergi tengok bola atau puasa sekiranya tengok bola. Secara dari segi hukumnya memang tak boleh sebab niat perjalanan tu niat tu nak pergi lara dah. Tengok bola tu tak masuk dalam rukhsah menyebabkan orang tu boleh puasa ataupun boleh jamak. Menyebabkan dia bukan pergi nak pergi ilmu apa semua, dia memang nak pergi tengok bola apa semua, maka dah masuklah bab tu. Dia kena semayang tamam juga. Tapi biasa tak semayang dah kan. Bukan jahat pula kata gitu kan. Tapi biasanya gitulah. Kita boleh tengok dengan realiti hari ni gitulah. Okey. Apa corang-corang muka apa semua nak basuh hari semayang kot celahana pula. Dah corang dah muka apa semua ni nak ambil semayang kot celahana pula. Okey. Jadi satu benda yang waktu kita kira bab orang nak cari buah, nak senang lah ke lah agama. Okey. Okey. Seterusnya kita masuk bab yang ke-19. Ijtima' a'immatul huda al-madin ala hadhihi al-maqalat. Ijma' imam-imam petunjuk di atas akidah ini. Hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama'a 'alayha al-madun al-awwalun min a'immatil huda wa bi tawfiqillahi i'tasama biha at-tabi'un qudwatan wa ridha wa janibut takalluf fima kafu fasaddadu bi'aunillah wa waqafu lam yarghabu 'anil ittiba' fayaqsuru wa lam yujawizuhu tazida fayata'addu fayatadu fanahnu billahi wathiquna wa alayhi mutawakkalun wa ilayhi fi itba'i atharihim raghibun. Perkataan-perkataan ini dan perbuatan yang aku sebutkan ini ianya telah disepakati oleh golongan yang terdahulu daripada kalangan imam-imam petunjuk dengan taufik, iaitu petunjuk Allah. Ianya telah dipegang teguh oleh at-tabi'un sebagai qudwah, contoh teladan dalam keadaan mereka meredainya, dan mereka menjauhi sikap takalluf, memberat-beratkan diri terhadap apa yang telah dicukupkan terhadap mereka. Dengan sebab itulah mereka diberi ketepatan dengan pertolongan Allah dan diberi taufik petunjuk, dan mereka tidak merasa benci untuk mengikuti yang ianya boleh menyebabkan mereka menjadi cuai. Mereka juga tidak melampaui dengan menokok tambah yang boleh menyebabkan mereka melampaui batas. Maka kami mempercayai Allah, kepadanya kami bertawakal, dan hanya kerananya lah kami mengikuti jejak langkah mereka dengan penuh rasa kerelaan. Hak ni bab-bab penutup dah. Kalau kita tengok yang disebut oleh Al-Imam Al-Muzani sini, dia kata perkataan-perkataan dan perbuatan, maqalat wa af'al ijtama'a 'alaiha al-madun al-awwalun min a'immatil huda bi taufiqillah. Segala apa yang aku sebut 18 bab yang sebelum ni, semua ni ialah bab-bab yang telah disepakati dan bab-bab yang telah ijma' ataupun ijtima' semua sekali a'immah, iaitu para imam, sama ada yang dahulu ataupun yang sekarang, iaitu merujuk pada zaman dia pada waktu tu. Maknanya hak yang aku beritahu dalam buku ni ialah menjadi perkara pokok ataupun perkara asas dalam bab akidah. Okay. Dan siapa-siapa yang duduk atas perkara-perkara ni, seperti mana yang disebut dalam kitab Syarhus Sunnah ni, mereka ni akan mendapat taufik, iaitu petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab mereka telah berpegang teguh dengan tabi'un dan juga qudwah, iaitu contoh teladan,
dan mereka meredai. Dengan syarat kita kena redha dengan apa yang ada dalam ni. Dan mereka juga, iaitu golongan-golongan yang terdahulu, telah menjauhi sikap takalluf, iaitu memberat-beratkan diri terhadap apa yang telah dicukupkan terhadap mereka. Disebabkan itulah mereka diberi ketepatan dengan pertolongan Allah dan diberi taufik petunjuk. Dalam bab yang ke-19 ni juga dia nak beritahu pada kita, Imam Al-Muzani nak beritahu pada kita, satu bab ataupun satu benda yang kita biasa dengar, iaitu la ifrat wala tafrid. Tidak terlalu over dalam melakukan agama ataupun melampau dalam melakukan ataupun mengamalkan agama, dan tidak terlalu cuai dalam mengamalkan agama. Ni dua benda yang kita kena beri perhatian. Orang yang melampau dalam melakukan agama ni pun disebut sebagai orang yang ikut jalan syaitan. Orang yang tak cara langsung agama pun ikut jalan syaitan. Jalan yang terbaik ialah jalan yang pertengahan. Siapa yang ikut yang pertengahan, dia akan dapat nusratullah dan juga taufik. Dia akan dapat pertolongan Allah Ta'ala dan taufik. Seperti mana para imam terdahulu, mereka mengamalkan agama dalam keadaan sederhana, tidak melampau. Kita kalau kita nak faham bab ni, balik boleh buka kitab Riyadhus Salihin, kita akan jumpa bab, iaitu Imam Nawawi bubuh al-iqtisad fil ibadah. Bersederhana dalam bab ibadah. Dalam tu kita akan jumpa hadis yang majoritinya diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru bin Al-As. Sebab Abdullah bin Amru bin Al-As ni lah sampel ataupun contoh sahabat yang over sikit dalam buat ibadah. Nabi tegur dia macam mana? Macam mana dia nak ibadah dengan cara yang betul? Nabi tegur dia. Kita boleh tengok dalam bab al-iqtisad fil ibadah yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Riyadhus Salihin. Kita boleh baca sedikit. Sebab sekarang ni dah banyak terjemahan kitab-kitab tu, kita boleh baca hadis-hadis tentang Nabi tegur kita jangan over dalam buat ibadah. Okey. Jadi nak beritahu kepada kita bahawasanya Imam Al-Muzani dalam bab yang ke-19 ni nak beritahu kepada kita 18 bab sebelum ni yang aku sebutkan ni, semua ataupun siapa-siapa yang baca, yang belajar kitab ni, dia kena amal. Semua yang ada dalam kitab ni dia kena amal. Macam kita ni, kita nak masuk pada, kita habis dah, kita khatam dah, hampir pada khatam dah. Kewajipan selepas selesai baca buku ni ataupun baca risalah ni, kita kena amal. Cuma cara amal dalam bab 19 ni nak cara amal, jangan over sangat. Dan jangan tak cara terus. Habis belajar buku ni pakai tinggal gitu terus. Okey, pakai selesai gitu terus. Dia nak beri pesan pada kita bahawa saya bersederhana dalam mengamalkan kesemua apa yang dah aku sebut dah ni. Kita masuk seterusnya pada bab yang ke-20, bab yang terakhir dalam bab ni. Bab menjaga kewajipan amalan fardu, sunat dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Fahadha syarhus sunnah, fahadha syarhis sunnah. Fahadha syarhis sunnatu taharraitu kashfuha wa awdahtuha. Faman waffaqahu Allahu lil qiyami bima ambantuhu bima abnatuhu ma'a ma'unatihi lahu bil qiyami ala adai faraidihi bil ihtiyati fin najasat وإسباغ الطهارة على الطاعات وآداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجداد والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحة وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات صلاة الوتر في كل ليلة وركعتين الفجر وصلاة الفطر ونحر وصلاة الكسوف الشمس والقمر إذا نزل صلاة الاستسقاء متى وجب واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وإن يقال على الله ما لم يعلم كل هذا كبائر محرمات والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يوقع al-hima. Okay. Yang terakhir ni ialah pesanan-pesanan utama ataupun pesanan-pesanan penting yang menjadikan seseorang tu boleh duduk tetap ataupun istiqamah di atas sunnah. Kita baca terjemahan dia. Inilah syarhis sunnah yang telah aku berusaha menelitinya dan menjelaskannya. Sesiapa yang diberikan petunjuk taufik oleh Allah untuk melaksanakannya berdasarkan apa yang telah aku jelaskan dalam masa yang sama bersama dengan pertolongannya bagi melaksanakan amalan fardu seperti sentiasa berhati-hati dengan najis-najis, menyempurnakan taharah bersuci,
ketika melakukan ketaatan, melaksanakan salat-salat mengikut kemampuan, mengeluarkan zakat kepada ahlinya, menunaikan haji bagi mereka yang kaya dan mampu, berpuasa di bulan Ramadan bagi mereka yang sihat, dan mengerjakan 5 salat yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu salat witir pada setiap malam, 2 rakaat sebelum fajar, salat fitri, Aidil Fitri dan An-Nahr, Aidul Adha, salat kusuf iaitu gerhana matahari dan bulan jika berlaku, salat istisqa ketika ianya diperlukan, dan hendaklah menjauhi perkara-perkara yang haram, dan berwaspadalah daripada an-namimah, mengadu domba, pembohongan, ghibah, mengumpat, al-baghyu, melanggar hak manusia tanpa hak, juga daripada berkata berkenaan Allah apa yang tidak diketahui. Kesemua ini merupakan dosa-dosa besar yang diharamkan. Dan hendaklah meneliti sumber pendapatan, makanan, minuman dan pakaian, serta menjauhi syahwat, kerana sesungguhnya ia boleh membawa kepada terjebaknya ke dalam perkara-perkara yang haram. Sesiapa yang mengembala di sekeliling sempadan larangan, maka sesungguhnya dia hampir-hampir terjatuh ke dalam kawasan larangan. Okey. Tu bab yang ke-20. Kalau kita tengok bab yang ke-20 ni, dia adalah kesimpulan daripada satu ayat Al-Quran. Saya nak tengok ayat yang mana satu tu. Satu ayat Al-Quran yang mana dalam tu pun mencakupi semua sekali yang disebut dalam bab kita ni, iaitu ayat daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-33. Semua yang Imam Muzani sebut ni, bab ke-20 ni, ialah ada ataupun huraian daripada ayat yang ke-33 surah Al-A'raf, iaitu qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalau kita tengok benda-benda yang dipesan oleh Al-Imam Al-Muzani ni ialah benda-benda yang bersifat benda-benda yang simple, benda-benda yang mudah dan benda-benda yang menjadi asas. Kalau kita tengok dia pesan pada kita, antara perkara utama yang dipesan kita sini ialah sentiasa berhati-hati dengan najis, menyempurnakan taharah. Benda-benda biasa. Sebab kalau kita tengok benda-benda ni menyebabkan hubungan seseorang tu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi pun sebut, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Mahukah kamu sekalian sahabat untuk aku tunjukkan kepada kamu semua ni satu ataupun beberapa amalan yang bila kamu buat, yamhullahu bihil khataya, Allah Taala akan hapuskan semua dosa kamu. Wa yarfa'u bihid darajat, dan Allah Taala angkat darjat kamu. Qalu bala ya Rasulullah, mereka menjawab bahkan ya Rasulullah. Qala isbaghil wudu' 'alal makarih. Yang pertama Nabi kata isbaghil wudu' 'alal makarih, iaitu lebihkan basuhan wudu' ataupun berwuduklah pada waktu-waktu yang ataupun keadaan yang kamu tak suka. Tajdidul wudu', berwuduk semua ni walaupun pada waktu tu kita tak suka berwuduk, ataupun waktu yang kita setuh hari kita rasa macam susah ataupun sakit apa semua, pada waktu tu kita buat perbuatan tu menyebabkan Allah Ta'ala ampun dosa. Contohnya ambil semayang pada waktu subuh apa semua, sejuk apa semua, ataupun orang duduk luar negara yang sejuk, nak ambil semayang bukan satu benda yang mudah. Siapa boleh buat, maka orang tu dia dapat bahagian hanya kerana ambil wuduk saja. Ambil wuduk naik darjat, dihapuskan ataupun diampunkan dosa dia. Isbaghil wudu' 'alal makarih. Ada sebahagian ulama dia terjemahkan al-makarih sini ialah kawasan-kawasan yang menjadi sempadan tapi kita lebih atas lagi. Contohnya basuh tangan sampai ke siku, kita basuh sampai ke atas ni. Sebab ada riwayat sahabat basuh sampai kepala bahu. Sebab nak ambil kelebihan. Kalau kita tengok sahabat Nabi ada yang basuh kaki sampai ke lutut. Sebab nak ambil bahagian tu, nak ambil kelebihan tu. Selain itu Nabi juga sebut wa kathratil khuta ilal masajid, dan memperbanyakkan berjalan kaki ke masjid. Jalan kaki ke masjid. Tu kelebihan yang utamalah, yang afdal, jalan kaki ke masjid. Hak tu kelebihan yang paling tinggi sekali orang yang boleh berjalan kaki ke masjid. Sebab Nabi sendiri sebut dalam hadis lain, iaitu cerita ataupun kelebihan bagi orang yang berjalan kaki ke masjid pada waktu subuh. Nabi sebut basyiril masya'ina fi dhulami wad duljah bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan berita gembira kepada orang yang sanggup berada dalam gelap, berjalan kaki untuk pergi solat subuh berjemaah dengan cahaya yang terang dan sempurna pada hari kiamat. Okay.
Wa intidharus salah ba'da salah, dan tunggu daripada satu salat kepada satu salat. Duduk di masjid, maknanya mari awal ke masjid ni. Maka Nabi pun sebut di akhir hadis tu, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. 3 kali dia sebut. Maka siapa yang buat 3 benda ni, ambil wuduk walaupun keadaan sempit ataupun keadaan tu dia tak suka, memperbanyakkan jalan kaki ke masjid, tunggu solat sebelum masuk waktunya, orang ni akan dapat ribat. Ribat ni maksud dia ikatan, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga benda-benda yang biasa-biasa saja, benda-benda yang mudah saja untuk kita buat. Okay. Bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk lakukan. Selain daripada tu juga dia pesan pada kita untuk menunaikan zakat, apa-apa semua ni lah, benda-benda yang kita kira benda-benda simple. Tunaikan solat 5 waktu, taharah, tunai haji bagi yang mampu apa semua. Selain pada tu, dalam ni juga disebut tambah juga dengan solat-solat sunat seperti solat witir pada setiap malam, 2 rakaat sebelum waktu fajar, 2 rakaat solat sunat qabliyah pada waktu fajar, solat sunat Idul Fitri dan Idul Adha, solat kusuf, solat gerhana bulan, dan juga solat khusuf, solat gerhana matahari. Dan solat seterusnya solat istisqa. Cuma kalau kita tengok solat istisqa situ, dia tulis itu wa salatul istisqa mata wajaba. Dan solat istisqa ni dilakukan bila mana diperlukan saja. Tak perlu tak payah buat. Macam kita ni nak masuk musim bal sebagai buat istisqa, kau jadi. Okey, tak usah buat istisqa. Kita tahu dah kita nak masuk musim nasib kerja, ada buat kedik sikit buat istisqa. Tak payah buat, hak tu kau lagi. Bila nak buat bulan 5 bulan 6 lagi. Hak tu boleh nak buat. Okey. Bila diperlukan saja baru buat solat istisqa tadi. Okey. Dan antara benda-benda penting juga yang disebut sini ialah hendaklah menjauhi perkara-perkara yang haram dan berwaspada dengan an-namimah, mengadu domba, berbohong, ghibah. Ni benda-benda yang dipesan oleh penulis kitab kita, iaitu Syekh Al-Imam Al-Muzani ni. Benda-benda yang penting, benda-benda yang bersifat akhlak apa semua yang kita semua kena berusaha untuk lakukan. Okay. Dan seterusnya kita baca penutup lah, yang last sekali. Yang last sekali penutup. Faman yassara lihada fa innahu minad dini 'ala al-huda wa minar rahmati 'ala raja wa waffaqana Allah wa iyyaka ila sabilihi al-aqwam bimannihi al-jazil al-aqdam wa jalalihi al-'ali al-akram. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa 'ala man qara'a 'alaina as-salam wa la yanalu salamullahi ad-dallin walhamdulillahi rabbil alamin. Nujistu ar-risalah bihamdillahi wa minhu wa salawatihi 'ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi at-tahirat wa sallim kathiran kathira. Sesiapa yang dipermudahkan untuk beramal dengan hal ini, iaitu dengan apa yang dah kita belajar, yang dah kita baca daripada kitab ni, maka sesungguhnya dia berada atas petunjuk dalam agamanya. Diharapkan baginya rahmat. Ni doa penulis kepada orang yang baca kitab dia dan amalkan apa yang ada dalam kitab dia. Semoga Allah memberi petunjuk, taufik kepada kami dan kamu kepada jalannya yang lurus dengan kurnianya yang banyak dan terdahulu. Maha agung sifat ketinggiannya, lagi maha mulia. Dan salam ke atas mereka yang mengucapkan kepada kami salam. Dan orang-orang yang sesat tidak akan mendapat keselamatan daripada Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Aku telah menyelesaikan risalah ini dengan pujian Allah dan kurnianya. Selawat dan salamlah, selawatnya ke atas Muhammad dan ahli keluarganya, para sahabatnya, isteri-isterinya yang suci dengan keselamatan yang banyak. Okey. Alhamdulillah kita dah habis kita punya kitab kita Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani, dan dah kita tutup dengan doa daripada penulis kitab dia sendiri. Dan insya-Allah semoga apa yang kita baca dan yang dah kita telaah lebih kurang Julai, Ogos, September, Oktober, November, lebih kurang 4 bulan lah kita baca kitab ni. Alhamdulillah kita dah habis, dan insya-Allah tarikh peperiksaan ni lah. Buat peperiksaan aja dulu. Okey, saja okey. Dan insya-Allah segala apa yang kita baca ni, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala beri kekuatan pada kita untuk kita amalkan, untuk permudahkan bagi kita, dan supaya Allah Taala beri pada kita taufik dan hidayah untuk berada di atas apa yang dah kita baca dan kita pelajari, bermula daripada bab pertama iaitu sifat ulu, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah bab perlunya menjaga perkara-perkara fardu. Dan insya-Allah pada kuliah seterusnya untuk bulan
bulan ni lagi lah, minggu depan kita akan baca kitab yang semua pun dah ada dah, iaitu kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kitab yang ditulis pada kurun yang ke-500. Kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani ni kurun yang ke-300 Hijrah. Kurun ke-300 Hijrah. Sepatutnya dari segi turutan kita kena baca Syarhus Sunnah Muzani, Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, lepas tu baru pergi kepada Aqidatus Salaf. Tapi Syarhus Sunnah Al-Barbahari dah ada dibaca, tapi saya tak tahu kat mana dia berhenti, sejauh mana pergerakan kitab tu. Dan kita akan buka kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis yang ditulis oleh Abu Uthman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni, yang akan kita baca pada hari Sabtu minggu depan lah, insya-Allah. Yang mana kitab asal dia dalam bahasa Arab ni nipis je. Tapi dalam bahasa Melayu ni dia tebal gini. Dia dihurai panjang. Okey. Dan mungkin ada beberapa soalan sebelum kita tutup kuliah kita yang terakhir ni. Okey. Okey, ada. Wirid yang kuat selepas solat tu adakah termasuk dalam bidah? Okey. Ada dalam buku tu ke? Ada. Tengok ada buku tu, saya dah jumpa saya tadi. Wirid yang kuat selepas solat ni adakah ia bid'ah? Okey, kita nak cakap dari segi asal dulu. Dari segi mazhab kita Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia memberikan kepada kita ni untuk wirid selepas solat dengan suara kuat oleh imam. Tapi untuk tujuan taklim sahaja. Untuk tujuan ajar kepada jemaah ataupun makmum di belakang cara berwirid dengan betul, dengan ikut sunnah. Pada waktu tu boleh baca kuat. Pada waktu tu boleh baca kuat. Tapi dokkanlah sampai 60 tahun dah ingat lagi wirid tu. Yang jadi masalah orang Melayu kita ni baca semua. Dan dia dak erti nak ingat-ingat. Tak ada itu imam dia problem lalu. Okey. Bila sepatutnya benda tu bila dah sampai pada satu tahap orang boleh ingat, maka perlu diberhentikan. Kalau kita tengok dari segi hadis Nabi tu mazhab kita. Yang pertama tu mazhab kita boleh untuk taklim. Untuk diajar saja. Dan orang cukup ajar dah. Berhenti lah. Okey. Tak payah ajar lah. Tapi ajar pun tak erti lagi. Itu masalah dia. Okey. Dari segi hadis Nabi, kalau kita buka Sahih Bukhari, kita akan jumpa hadis Nabi sudah saja Nabi jadi imam solat, Nabi berpaling menghadap jemaah ataupun menghadap makmum. Dan Nabi berwirid dalam keadaan suara yang sangat perlahan. Kok tu dari segi sunnah. Nabi berwirid dengan suara sangat perlahan. Macam tempat kita gini tu imam dia paling belah kanan saja. Yang pertama Nabi paling muka pada sahabat. Paling muka tu kan. Sebahagian masjid-masjid dia paling belah kanan saja. Sudah jadi imam paling belah kanan, dia pegang wasbeh pun paling belah kanan saja. Okey, ataupun dak paling terus. Ada rok jenis gitu. Sepatutnya dia kena paling ke belakang. Tu imam. Dan makmum pun berwirid dengan suara yang slow juga. Sebab ayat Quran yang menjadi asas bagi perbuatan ni. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Serulah nama Tuhanmu dalam keadaan tadarru' iaitu rendah diri, wa khufyah dan perlahan suara. Ayat ni jadi dalil yang kemuncak. Bila kata dalil daripada Quran ni kemuncak terus. Tak ada boleh lawan dah. Tak ada nak boleh takwil ke mana-mana dah. Sebab tu takwilan Imam Syafi'i untuk taklim tu sebahagian mazhab lain tak setuju dengan kaedah tu. Okey. Walaupun Imam Syafi'i kata boleh kuatkan suara untuk ajar. Okey. Tapi dia akan jadi problem macam tempat kita hari ni bertahun-tahun. Menyebabkan orang jadi cuai terhadap tu cara. Secara umumnya perbuatan tu kita kira menyalahi sunnah, lawan sunnah ni kira bid'ah juga. Okey, secara umum. Tapi tak masuk bid'ah mufassaqah. Boleh semayang lagi belakang pokok tu. Okey. Boleh semayang lagi. Tapi perbuatan tu sudah khilaf sunnah. Sebab Nabi sendiri Nabi senyap. Dari segi perbuatan Nabi senyap. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia kata, yang pertama Nabi sedang ajar kita berwirid dengan suara yang slow, perlahan. Yang kedua, bagi seorang imam, sudah saja dia jadi imam, dia kena paling belakang sebab dia nak beri isyarat ataupun pengetahuan kepada orang yang nak mari masjid ataupun baru sapa, solat jemaah untuk kali pertama sudah selesai. Nak beri isyarat itu. Tu yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi secara umumnya perbuatan tu mukhalafah sunnah. Mukhalafah sunnah, berselisih dengan sunnah. Tak kena. Okey. Jadi walau macam mana pun tempat kita hari ni kita kena begitulah orang kata. Saya sendiri pun ajar, tapi tanya terjadi imam kena buat juga.
dak uak kan dak boleh ngajar pula. Jadi banyak benda kena mikir. Okey, kalau kita tinggal hak tu peluang nak sapa dakwah jadi sekat pula. Okey. Jadi kalau kita hak yang faham kita makmum ni, kita baca hak kita lah, hak macam ada depan ni. Kita baca hak kita lah. Okey. Tapi orang kata apa hak yang betulnya ialah tak boleh baca kuat. Sampai tahap mengganggu apa semua tu tak boleh. Okey. Tak boleh. Memang tak boleh dari segi hukum asal dia memang tak boleh. Lagu-lagu mana pun memang tak boleh. Yang muktamadnya ikut pada Nabi buat tak boleh secara umum. Okay. Boleh atas sebab kalau nak ambil pahala ringan pun itulah yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i ala sabil ta'lim, untuk ajar saja. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ajar dah hak sunnah apa semua, lepas tu diam lah. Dia boleh ingat dah sendiri apa semua. Okey, wallahu a'lam. Ada dah soalan? Okey. Ada. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.